Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Nuh, dan berkata Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, wahai Tuhanku, bahawa mereka itu telah derhaka akan aku. Tuan, orang putih buat filem cerita pasal Nabi Nuh ni, tak tahu berapa tajuk dah. Cerita Nabi Nuh ni satu cerita yang popular dalam dunia. Cuma orang putih dia cerita mengikut version dia. Bila kita tengok, ada benda yang sama dengan Quran kata, ada benda daripada mereka tambah. Macam tu. Tapi cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam ini cerita international. Semua orang bercakap tentang cerita dia. Pokok pangkal dia apa dia? Cerita Nabi Nuh ni, umat majoriti tak mau ikut. Itu dia punya intipati cerita dia. Sampai Nabi Nuh alaihi salam sampai mengadu kat Tuhan. Sampai dia mengadu, Rabbi innahum asawni. Ya Allah, ya Tuhanku, depa ni, kaum aku ni, depa derhaka kepada aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Depa pi ikut orang kaya. Sedangkan orang tu kaya, tak bagi pun kekayaan orang tu dekat depa. Tapi depa syok ikut orang kaya. Itu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, cerita orang kaya ni cerita tak pernah habis. Islam ni bukanlah satu agama yang menentang kaya, bukan. Dan Islam bukanlah satu agama yang mengajak orang memusuhi orang kaya, bukan. Cuma Islam ni apa dia? Dia nak supaya orang Islam jadi kaya tapi dengan cara yang betul dan belanja dengan cara yang betul. Tapi Dok Mai tadi naik kereta dia. Kawan atas kereta ni dia pergi petik satu cerita. Dia kata, Ustaz, macam mana orang ni, kawan ni? Macam mana orang ni? Kalaulah kata dia kerja kerajaan. Masa dia kerja kerajaan, dia sakau duit. Kita tajuk dia. Dan dia jadi kaya. Jadi kaya. Duit million-million ada. Penjawat awam ya. Tapi duit million-million. Simpan di Singapura, simpan di Bank of China, simpan di Bank of Israel. Mata dunia ada duit dia simpan. Bila dia pencen, Ustaz, dia rasa guilty lah. Manusia, tadi kami sembang cerita tadi. Manusia ni tuan-tuan, semua kita termasuk saya, sooner or later, cepat atau lambat, kita akan balik ke agama. Cepat atau lambat. Ada orang masa kerja, dia dah dapat dah. Hidayah Allah dah dapat, dia dah mula duk fikir. Ada orang pencen, lepas pencen baru dia mai. Kalau lepas dia pencen baru dia mai, kesedaran beragama, rasa nak jaga. Depan mata duk tengok semua hasil duk ada depan mata ni, semua duit kelang kabut. Tengok rumah pun Allahu Akbar duit. Tengok kenderaan, tengok anak-anak pinak beli rumah, semua pun duit dia duk. Sedangkan dia dah mula mai kesedaran Islam. Dia dah mula mai dah. Macam mana tu nak tebus benda tu? Kawan cerita kata tadi. Bolehkah kita padan dengan astagfirullahalazim? Bolehkah kita kira balik tak elok ni banyak mana, kita tolak balik duit? Boleh settle kah? Macam mana? Kalau tidak, sampai hari akhir dia, sampai hari mati dia, dia ada dalam guilty conscious. Orang tak tahu, dia tahu tuan-tuan, dia tahu. Saat nyawa nak terlucuk keluar ni, masa tu dia duk mai balik ni, gambar lama dia ni semua, dia duk mai balik, ya Allah tuan-tuan, dengan nyawa nak keluar, dengan dia duk ditimpa rasa bersalah. Allahu Akbar tuan-tuan. Siapa yang boleh tolong dia pada ketika itu? Belum cerita dah mati masuk kubur, belum cerita duk mai ulaq sujaul aqra, belum lagi. Masa nyawa nak bercerai tu, rasa bersalah duk timpa mai dalam hati ni. Macam mana nak buat masa tu? Orang kata masa dahaga, air seluruh lautan tak boleh menghilangkan dahaga dia masa tu. Masa sakit, sakaratul maut tu, masa sakit tu, 1000 orang doktor pakar tidak boleh hilangkan sakit itu. Masa tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Hak kita duk dengar ni adalah benda yang semua kita akan lalu. Tak kira siapa. Banyak masalah kita, susahlah kita. Tak ada banyak masalah, mudahlah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Jadi harta ni, Islam suruh orang Islam ni jadi orang yang berharta. Cari dengan cara yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran buat ayat macam-macam ayat. Cerita tentang tertariknya manusia dengan harta ni. Tertarik. Tak ingin tuan-tuan. Tengok orang ada duit. Tengok orang hidup senang. Tak ingin. Kita juga ada peluang, ada ruang untuk kita grab. Tapi sanggupkah kita nak grab benda macam tu? Yang ni yang duk jadi masalah dekat kita. Dalam surah Saba ayat 34. Tuhan kata apa? Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Tuhan kata apa? Dan tidaklah kami utuskan seorang pemberi ingat kepada sesuatu kaum, melainkan orang-orang kaya dalam kaum itu akan kata, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami tak mau ikut agama. Quran kata dalam surah Saba ayat 34. Quran kata apa? Biasanya yang akan menentang agama dan ajaran agama ni orang kaya. Biasanya 10 orang ada seorang aja yang kira dia dengan agama cantik. 9 dia lagu nak menentang agama. Biasanya. Ayat 35 surah Saba Tuhan kata apa? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Dan berkata orang-orang kaya yang tak mau ikut agama ni, mereka kata nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami orang kaya, kami ada anak ramai, kami ada harta banyak. Apa kami peduli dengan apa? Quran kata benar ni. Wa ma nahnu bimu'azzabin. Dan kata orang kaya-kaya ni apa dia? Kami tak bimbang, kami tidak akan kena azab. Confident dia. Dia confident dia tidak akan kena azab. Pasal apa orang kaya confident dia tidak akan kena azab? Pasal apa? Pasal dia rasa macam dia infak duit tu banyak, maka benda tu akan menyelamatkan dia. Tapi duit yang dia infak tu, duit tak cantik. Duit tak cantik. Betul, dia infak. Mata orang nampak macam dia ni, Masya Allah, seorang dermawan. Tapi duit tak cantik. Tapi dia sendiri, dia rasa perbuatan dia, infak harta tu, dia selamat akhirat esok. Dia sendiri, ingat macam tu. Dia terlupa, kata duit yang dia infak tu bukan duit halal dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala buat mai dalam Quran cerita tentang adanya golongan yang macam ni. Dalam surah Al-Qasas Allah cerita betapa takjub dan kagumnya orang dengan orang kaya. Dalam ayat 79 surah Al-Qasas Tuhan kata fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Maksud dia apa? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun kan duk panggil harta karun ni. Qarun dia hidup zaman Firaun dulu. Dia ni keluar depan masyarakat ramai ni, dia keluar fi zinatih dengan tunjuk kekayaan dia. Kita hari ni tuan-tuan tengok orang kaya kan. Kita kata hang tengok rumah dia saja. Hang tengok kereta. Bukan kereta dia, kereta anak dia. Kereta anak. Anak tak kerja apa? Pakai Mustang. Tak kerja apa? Pakai Mustang. Terus saya tengok dia. Tengok anak dia pun dah cukup dah. Menggambarkan kekayaan dia yang melimpah roh. Dulu Quran bawa dalam surah Al-Qasas apa dia? Qarun keluar dalam masyarakat ramai ni fi zinatih dengan menunjuk kekayaan dia. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Ni ada ramai ni hak teringin dengan keseronokan dunia ni. Bila tengok Qarun kaya, Qarun dengan kereta dia, dengan kemewahan dia, dengan rumah dia macam istana, ni ada ramai-ramai haduk tengok ni kata apa? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Masing-masing kata apa? Mudah-mudahan satu hari
Allah bagi dekat aku macam yang Allah bagi dekat Qarun. Teringin. Quran cerita. Tuan-tuan, siapa tak teringin jadi kaya? Siapa tak teringin jadi senang? Beza dia apa dia? Hak satu teringin nak jadi kaya, tapi dia akan make sure dia dapat dengan jalan halal. Hak satu lagi teringin nak jadi kaya, membujuk lalu melintang patah. Janji dia kaya. Itu aja beza. Bila tengok Qarun keluar dengan kekayaan Qarun ni, kata ni, dia kata mudah-mudahan satu hari aku boleh jadi macam Qarun. Aku boleh kaya macam tu. Innahu ladzu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun ini semua ong. Orang kata lah ni, ong ni maksudnya apa? Oh, dia ni ong ni. Ong maksud apa? Betul. Oh, dia kata Qarun ni memang betul habis. Mengaji sama dengan aku dulu ni. Satu sekolah dengan aku. Tapi nak abang betul-betul lah, aku cerdik pada dia lagi. Tapi dia kaya lah ni. Dia kaya. Rezeki dia lah. Dia kata, dia ni nasib baik. Rezeki dapatkan dia. Kaya lah ni. Kaya kau mana? Tak ada apa. Jadi content creator ya. Zaman dah. Ya Allah. Content creator. Ambil gambar ni sikit, ambil gambar ni, tembak masuk dalam TikTok, tembak hutan-hutan ni, duduk seorang-seorang rakam, duduk cakap apa-apa. Orang pakai duduk tengok, kutip duit. Content creator. Boleh jadi kaya, tuan-tuan. Zaman dah. Jadi semua orang teringin nak jadi seumpama Qarun. Kerana Qarun ini kaya. Quran bawa main ayat-ayat macam ni semua nak cerita dekat kita apa dia? Nak cerita kata keseronokan, kekayaan, kemewahan ini dia tarik hati semua orang. Nabi Nuh alaihi salam ni, dia punya duk seru kaum dia ajak ikut dia, depa tak ikut dia, depa ikut orang kaya. Sehingga Nabi Nuh mengadu benda ni dekat Tuhan. Nabi Nuh kata, ya Allah, mereka tak ikut aku. Mereka ikut orang kaya dalam masyarakat aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kaya ni, tuan-tuan, kena ada juga duit. Pasal apa? Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia orang Mekah hijrah Madinah. Masa Nabi mai ke Mekah untuk buat haji. Dia panggil haji wadang. Dia ikut sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut sekali. Bila sampai di Mekah, dia jatuh sakit. Sakit dia ni sampai menyebabkan dia rasa macam dia nak mati di Mekah dah. Jadi dia tak mau lah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dah pesan. Nabi kata kita orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, jangan ada siapa-siapa balik main mati di Mekah. Nabi kata lagu tu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun dia kata apa? Qad khashitu an amuta bi ardil lati hajartu biha. Dia kata aku takut kok aku ni pi mati di bumi yang aku hijrah tinggal hari tu ni. Pasal Nabi dah pesan hari tu ni. Dalam keadaan sakit kuat tu, Nabi SAW mai ziarah dia. Bila Nabi sampai dekat dia, dia kata balagha bi ma tara. Dia kata ya Rasulullah, Tuan tengok apa yang kena kat saya lah ni. Saya sakit teruk ni. Saya sakit teruk. Wa ana dhu malin. Yang ni yang nak cerita. Dia kata saya ni duit boleh tahan lah banyak. Dia kata. Dia orang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa la yarithuni illa benatun li. Dia kata masalah lah ni saya anak perempuan seorang. Dia kata. Tuan-tuan, kita kalau mati, kita tak ada anak lelaki-lelaki. Harta kita akan keluar pergi ke orang lain. Dia akan pergi ke adik-adik kita apa semua. Pasal apa? Kalau ada anak lelaki-lelaki, harta tu dia blok. Bila kita ni ada anak perempuan saja, bila kita mati, harta kita akan dia pergi. Dia akan mengalir pergi dekat adik-adik lain. Jadi ada orang yang dia tak mau benda ni jadi. Dia ada harta, tapi dia tak ada anak lelaki-lelaki. Jadi dia duk fikir macam mana nak buat ni. Macam mana nak buat supaya harta dia tak keluar. Jadi hari ni orang pergi cari pihak yang wasiat hebah ni. Pergi cari, dia bagi siap-siap dekat anak-anak perempuan dia. Tapi dalam masa yang sama dia takut pula. Takut anak perempuan dia balas duit tu perambat dia keluar rumah. Dia takut. Jadi bila dia takut, dia nak buat hebah, dia tanya ustaz. Ustaz, saya kalau saya buat hebah, tapi saya tak hebah betul ya. Dia kata. Kita tahu macam mana tu? Buat hebah tapi tak hebah betul. Dah. Alah ustaz, dia kata kalau bagi sungguh ustaz hebah ni maksud bagilah. Masa hidup bagi. Itu hebah. Bagi sungguh buat ustaz.
anak perempuan, laki gerenggo mana jadi laki dah, macam mana kan satu dia pergi duit injek anak ni, tu dia perambat bapa keluar rumah, bapa ini rumah nama saya, ni saya dah bincang dengan laki saya, kami nak jual rumah ni. Bapa please get out. Ui, bila kuat duk tengok Netflix, inilah jadi dah. Drama banyak duk tunjuk macam tu. Jadi dia sudah takut. Jadi boleh tak boleh, dia kata saya sebelum mati saya hebah duit dekat anak-anak saya, tapi hebah bersyarat. Bagi tapi hang tak boleh buat apa lagi, ayah duk ada, hang tak boleh. Ayah tak ada, esok baru hak ni dapat kang. Boleh tak boleh, dia tanya buat lagu tu. Dalam fiqh kata tak boleh. Kalau bagi ya. Mana pindah milik dah bagi kat dia dah. Habislah dia berkuasa sebenarnya. Oh tak boleh Ustaz macam tu, dia kata. Sebab dia perambat saya macam mana. Tu nasihat hang, pintu dok masjid dah kata. Kan? Nampak tuan-tuan krisis dunia hari ini. Ibu bapa ke anak ni rim tak percaya. Pasal apa tak percaya? Pasal satu memang jadi dalam masyarakat. Anak perambat mak bapak keluar rumah. Ada jadi sungguh. Yang kedua, drama duk tengok kuat sangat. Itulah jadi dia. Nampak? Sa'ad bin Abi Waqqas, anak perempuan seorang lah. Tak ada anak lelaki-lelaki. Jadi bila dia sakit, yang dia rasa sakit ni nak membawa maut, dia sudah takut. Satu, takut mati di Mekah. Yang kedua, ni harta ni. So, dia kata apa? Bila Nabi mai ziarah dia sakit, dia kata dekat Nabi, dia kata, wa ana dhu malin. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan tahu, saya ada harta. Wala yarithuni illa binatun li. Tuan tahu saya ada anak perempuan seorang saja. Dia kata, afa atasaddaqa bi thulusai mali. Boleh tak boleh harta saya banyak ni, saya nak sedekah 2/3. Kalau ada 300,000, 200,000 saya nak sedekah abang. Dia kata, qal la. Oh, Nabi kata no, jangan. Tak boleh, Nabi kata. Qultu bisyart. Dia kata, kalau separuh, 2/3 banyak. Kalau separuh saya sedekah. Boleh tak boleh? Qala la. Nabi kata tak boleh. Qultu al-thuluth. Dia kata kalau 1/3 saya sedekah, boleh tak boleh? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-thuluth kathir. Nabi kata 1/3 pun banyak. Nabi kata, an tad'a warathatak aghniya khairun min an tadharahum 'ala yatakaffafuna an-nas. Nabi kata, hang mati, hang tinggal anak yang ada harta, lebih baik daripada hang tinggal anak alah yang miskin, yatakaffafuna an-nas, hidup minta sedekah kat orang. Nabi kata. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa apa? Islam pesan kalau boleh kita ada satu peninggalan untuk anak-anak, supaya anak-anak kita tak jadi melarat meminta-minta dekat orang. Mana Islam mengiktiraf tak pemilikan harta? Iktiraf. Islam bukan anti orang memiliki harta, tetapi Islam nak supaya kita cari dengan jalan yang betul. Yang tu dia punya pokok pangkai dia. Dan Islam mau kalau boleh orang Islam ni semua ada duit. Haduk jadi di antara sebab haduk jadi kita ni pergi jadi hina, pergi jadi apa ni pasal apa tuan-tuan? Tak ada duit. Bila kita tak ada duit, kita hidup di satu negeri yang orang lain duit banyak. Kita ni habis tuan-tuan. Kita ni habis. Kita jadi melepek. Kita jadi tak ada harga diri. Islam tak mau benda ni jadi. Maka dengan kerana tu, apabila Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, dia nak sedekah duit dia 2/3, Nabi kata jangan. Dia nak sedekah setengah, Nabi kata jangan. Dia nak sedekah 1/3 pun Nabi kata jangan. Tinggal dekat anak banyak pun tak apa. Supaya anak hang tak hidup melarat dan anak hang tak jatuh maruah dan harga diri. Hidup meminta-minta dekat orang. Walan tunfiqa nafaqatan tabtari biha wajh Allah. Dan dengan duit yang banyak ni, dia boleh infak pada jalan Allah untuk mencari keredaan Allah. Illa ajirta alaiha. Dan itu mendapat pahala kepada hang tinggal duit untuk anak-anak guna tu, hang dapat pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala pesan dekat kita semua supaya kita berhati-hati dengan harta kekayaan ini. Baik. Jadi Nabi Allah Nuh alaihi salam mengadu dekat Tuhan. Dia kata, ya Allah, umat dia ajak ikut dia, tak mau dia pergi ikut orang kaya.
Tuan-tuan nampak ada power duit ni. Oh, tuan-tuan. Semua benda zaman lah ni, duit. Dengan duit boleh kontrol semua. Dengan duit dia boleh cari kuasa, dengan duit dia boleh cari sokongan, dengan duit dia boleh jadikan benda betul jadi salah, salah jadi betul. Duit ni. Cash is, bukan saya kata, orang kata. Kan? Cash ni king, dia kata. Pasal apa? Dia mengatur semua. Tuan-tuan rajin tengok dah gambar Tamil hari Sabtu. Orang rajin duk tengok, memang itulah cerita dia. Memang itulah cerita hari Sabtu petang ni, itulah cerita dia. Dia nak cerita apa? Cash is king. Semua dia atur, semua dia kontrol, semua pakai duit dia. Maka inilah yang dihadapi oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Apabila dia nak ajak orang ikut dia, orang tak mau ikut dia. Orang ikut orang yang ada duit. Dan dia mengadu benda ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengadu.